Subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dan inayahnya, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk mengimarahkan rumah Allah yang mulia ini dengan solat maghrib berjamaah, dan seterusnya kita dapat melapangkan masa dalam majlis ilmu. Dan kuliah kita pada malam ini sambungan daripada pelajaran yang lalu, tugas-tugas para malaikat. Antara tugas malaikat yang mesti kita kena tahu ialah 10 orang malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril alaihi salam. Yang kedua, malaikat siapa? Mikail alaihi salam. Malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib dan Atid, malaikat Ridwan dan Malik. Malaikat ni banyak, tak terhingga banyaknya. Cuma hanya 10 orang saja, ataupun 10 malaikat saja yang kita kena tahu. Mereka-mereka ini digelar malaikatil muqarrabin, malaikat-malaikat yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lain tak bukan malaikat Jibril alaihi salam. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat ini menjadi dalil bahawa benarnya Allah SWT itu menjadikan malaikat supaya kita beriman dengan adanya malaikat, dengan adanya para nabi dan rasul, dengan adanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa buah kitab
yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tukang bawa yaitu Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam pernah ditanya, Nabi pernah bertanya, wahai Jibril, kalau aku sudah wafat, aku dah tak ada, adakah kamu masih turun ke bumi? Jadi saya ulangi tuan-tuan, mungkin saya dah sebut pada pelajaran yang lalu. Wahai Jibril, adakah kalau aku sudah wafat, engkau masih turun ke bumi? Jibril alaihissalam menjawab, Naam ya Muhammad, aku masih lagi turun ke bumi. Aku turun ke bumi untuk mengangkat 10 mutiara yang ada di atas muka bumi. Rupanya kat dunia ni banyak mutiara. Mutiara ni tentulah mahal harganya. Ya, mutiara mahal. Nak dapat mutiara, tuan-tuan sekalian, sebiji mutiara tu nak dapat kena masuk dalam lautan. Mutiara itu ada dalam laut. Rupanya kat bumi ni ada mutiara yang tersendiri, sehinggalah bumi ini menjadi indah kerana ada mutiara-mutiara ni lah. Yang pertama yang akan ku angkat mutiara daripada bumi ini ialah arfa'ul barakah minal ardi. Aku angkat keberkatan. Keberkatan bumi aku akan angkat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dalam hadis yang lain, ad-dunya bustanun tuzayyanat fi khamsati asya. Bumi ini ibarat kebun yang cantik, yang indah, ataupun taman yang indah, yang dihiasi oleh 5 gulungan manusia. Siapakah yang menjadi penghias bumi sehinggalah bumi ini menjadi cantik dan indah? Ya tuan-tuan, yang pertama kata Nabi, ilmil ulama, ilmu para ulama yang disebarkan, yang diajar di mana-mana. Itu tuan-tuan sekalian, bumi jadi indah sebab majlis ilmu ada di mana-mana. Alhamdulillah sekarang ni majlis ilmu ada di masjid-masjid dan di surau-surau. Ustaz-ustaz datang, berbagai-bagai jenis ustaz dah masuk kampung-kampung. Dulu kita kena cari ustaz, sekarang ustaz datang ke kampung. Kalau tak datang kita rasa rugi. Tak ada alasan untuk kita menjawab depan Allah SWT. Tak ada siapa yang nak ajar aku. Tak ada siapa yang nak beri petunjuk kepada kami. Guru-guru, ustaz-ustaz dah datang ke kampung-kampung. Pilih je lah ustaz yang macam mana. Yang tua macam saya dah tak ramai. Sekarang ustaz muda-muda belaka. Alhamdulillah. Ilmil ulama, ilmu ulama yang disebarkan. Inilah tuan-tuan sekalian yang menjadi asas untuk seseorang itu boleh beramal dengan betul sebab ilmu. Sebab itu antara perkara yang penting Nabi lakukan setelah Nabi SAW bina Masjid An-Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi itu Nabi ada buat satu pesantren. Dalam masjid ada pesantren, ada madrasah. Tempatnya di Raudatul Jannah. Raudah tu pesantren yang pertama yang Nabi bina dalam Masjid An-Nabawi. Sebab itu Madinah simbol ilmu pengetahuan. Di situ Nabi sebarkan ilmu.
Nabi ajar daripada ilmu akidah Islamiyah, ilmu asy-syari'atul Islamiyah, dan ilmu akhlak al-Islamiyah. Di situlah bermulanya. Sebab itu tuan-tuan, di mana-mana majlis ilmu adalah taman syurga. Tuan-tuan ni sedang duduk dalam taman syurga. Taman syurga antaranya ialah majlis ilmu. Satu ada di Madinah dalam Masjid Nabawi. Yang kedua di mana saja ada majlis ilmu. Yang ketiga di alam barzah. Alam barzah juga merupakan taman syurga. Bagi siapa? Bagi mereka yang disambut kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u malum wala banun illa man atallah biqalbin salim. La yanfa'u malum wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak ada guna lagi harta benda yang banyak, anak penak yang berpangkat tinggi, melainkan yang datang kepada Allah dengan sekeping hati yang sejahtera. Itulah dia akan berada dalam taman syurga di alam barzah. Sebab itu tuan-tuan selalu doakan si mati, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Kita pun amin. Ya Allah, jadikanlah kubur si mati ini taman daripada taman syurga. Jadi tuan-tuan, sebelum doakan orang lain, doalah untuk diri sendiri. Ya, Allah waja'al qabri raudhatun min riyadil jannah. Jadikanlah kuburku entah bila, besok ke lusa. Tuan-tuan dulu sekendian ataupun sekendian tuan-tuan dulu, tak kira lah. Ya tuan-tuan, Allah waja'al qabri raudhatun min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburku taman daripada taman syurga. Di akhirat sana tentulah Allah jadikan syurga tempat kembali. Tuan-tuan sekalian, yang kedua, wa adlil umara. Dunia ni menjadi indah, menjadi cantik sebab ada pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil termasuklah gulungan yang akan mendapat perlindungan Allah besok pada hari kiamat. Ada 7 gulungan termasuk imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil maksudnya yang meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Sebab itu kita wajib mentaati pemerintah, pemimpin yang adil, selagi mana mereka tidak ingkar kepada Allah. La ta'ata fi makhlukin fi maksyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada pemerintah yang pemerintah itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita taat kepada pemimpin yang adil. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ibadatil ubad, yaitu orang-orang tua ataupun ahli ibadat yang tekun beribadat pada Allah. Adanya orang-orang yang rajin bangun malam, yang sembahyang ni, rupanya itulah antara menjadi tonggak indahnya bumi ini. Rahman Allah masih turun siang dan malam. Kita tak tahu rupanya di tengah malam ada orang bangun tak tidur, mereka sembahyang, mereka berdoa kepada Allah. Itu antara penghias-penghias dunia. Terdiri pada orang-orang tua, terdiri pada para zahidin, muqarrabin, orang-orang yang zuhud, para ulama, para aulia yang bangun malam. Kita bukan tak bangun, bangun juga. Cuma bangunnya kita tak macam mereka. Tuan-tuan, kalau ikut riwayat, Imam Abu Hanifah solat subuh dengan wuduk solat isyak selama 50 tahun. Boleh ke?
Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi dah. Solat subuh wuduknya wuduk solat isyak. Bermakna tidurnya Imam Abu Hanifah ni sedikit. Waktu malam habis dengan beribadah pada Allah. Ini ulama mazhab yang paling tua lah, Imam Hanafi. Hari ini meninggal dunia. Hari ini juga lahirnya Imam Syafi'i. Ini luar biasanya. Ya, seorang mujaddid lahir ke dunia, menggantikan ulama besar. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Imam Syafi'i adalah antara pewaris ulama yang terkenal dan yang paling alim yang telah mencipta beberapa panduan hukum hakam, termasuklah mustalah hadis, termasuklah kaedah-kaedah dalam fiqh. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya tuan-tuan, jadi yang pertama ilmu ulama, yang kedua adil umara, yang ketiga wa ibadatil ubad, orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Juga disebut dalam hadis yang lain, sekiranya tiga golongan ini masih ada, rahmat Allah mencurah-curah. Yang pertama sekali ialah sibyanu rudda. Kalau kanak-kanak yang lahir ke dunia masih disusukan oleh ibunya. Yang kedua, al-bahaim rutta. Selagi binatang-binatang ternak dipelihara, ada yang bela lembu, yang bela kambing, bela unta, demi untuk kepentingan umat Islam, umat manusia, nak buat korban, nak buat akikah dan sebagainya. Yang ketiga, asyuyuhu ruk'a, orang-orang tua yang rajin beribadat kepada Allah. Macam tuan-tuan ni, Masya Allah, rajin ibadahnya, rajin sembahyangnya. Yang keempat, wa amanatut tujar, ahli perniagaan yang jujur. Nabi SAW tidak gemar, bahkan Nabi kata bukan daripada umatku orang yang menipu dalam timbangan dan sukatan bagi orang yang berniaga. Satu hari Nabi lalu di satu pasar, orang tengah berjual-jual. Di sana ada satu longgok kurma yang dijual. Cuaca panas, tapi kurma tu pula basah. Nabi pun tanya, kenapa kurma ni basah? Dijawab oleh yang menjaga kurma tadi, yang jual kurma, Ja'al mataru ya Rasulullah. Dia kata, kena timpa hujan ya Rasulullah. Padahal tak ada hujan pun. Tiba-tiba ada air di atas kurma. Nabi pun seluk dalam kurma tadi, di dalamnya basah. Rupanya disimbah air untuk supaya berat timbangan. Lantas Nabi bersabda, laisa minna man ghasyana, bukan daripada kami orang yang menipu kami. Orang yang menipu ni bukan daripada golongan kami. Ini tuan-tuan, punyalah teliti Nabi dalam perkara yang sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya. Jangan ada gharar, jangan ada syubhat, jangan ada tipu daya, termasuk dalam perniagaan. Wailul lil mutaffifin, neraka bagi orang yang menipu pada timbangan. Awas kepada para peniaga. Daripada menimbang sekilo beras atau sekilo gula, sampailah bertantan buah kelapa sawit, ataupun sampailah timbangan yang sebesar-besar, sebanyak-banyak timbangan, semua akan dihisap dengan penuh teliti satu persatu. Allah besok akan hisap semua. Yang terakhir,
wa amanatud wa nasihatil muhtarifin. Selagi bumi ini ada 5 gulungan, termasuk nasihatil muhtarifin, para hamba atau pekerja yang taat kepada majikan. Kita sebagai penjawab awam, kita patuh dengan arahan, patuh dengan undang-undang. Diberi masa untuk kerja 8 jam, kita gunakan masa untuk 8 jam. Termasuklah sama ada kerja itu di jabatan ataupun di ladang dan sebagainya. Kepatuhan pekerja dengan majikan menjadi satu syarat wajib. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila seorang hamba lari kepada tuannya, Allah sangat murka, sebab tuannya telah memberi kemudahan, kesenangan pada hamba tadi, sehinggalah abiq pun dia balik semula kepada tuan dia. Bermakna antara dosa besar ialah apabila hamba lari daripada tuannya, sedangkan tuannya memberi kesenangan, memberi peluang hidup kepada hamba tadi. Ya tuan-tuan sekalian, inilah yang menjadi penghias dunia. Mutiara-mutiara ini satu masa nanti akan diangkat. Ini antara tugas Jibril alaihissalam. Kita dah baca dari yang pertama sampai yang ketiga. Yang keempat. Nah, kita masuk yang kelima malam ni. Ya. Arfa'ul al-haya minan nisa. Antara yang akan saya angkat, wahai Muhammad, iaitu rasa malu pada seorang wanita. Keadilan sudah diangkat. Ya, rasa kasih sayang pun sudah diangkat. Antara yang akan diangkat oleh Allah Ta'ala, tugas Jibril alaihissalam ialah rasa malu kaum wanita. Wanita-wanita dah tak malu. Ada perempuan yang menyerupai laki-laki, bahkan perempuan ada yang minta supaya keadilan sama dengan laki-laki. Macam mana ya, saya nak istilahkan, kalau boleh dia nak tuntut hak macam laki-laki juga. Agaknya sampai satu masa nanti, kalau orang laki-laki boleh kahwin 4, aku pun nak kahwin 4 juga. Kalau perempuan suaminya 4, susah. Kalau seorang laki-laki isteri 4, senang. Betul tuan-tuan. Ini hari saya nak cuba, nak tuan-tuan sekalian fahamkan maksud. Kalaulah laki-laki itu isteri 4, senang tuan-tuan. Dengan izin Allah, 4 orang isteri ini semuanya hamil. Sebab tanahnya subur, benihnya pun Masya Allah. Benihnya baik, tanahnya subur, 4 hamil semua. Sekali lahir 4 orang, boleh tak dinasabkan dengan bapanya? Boleh, sebab anak dia. Anak pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki, yang keempat perempuan. Dia boleh tak dibinkan dengan bapanya? Itu nasab. Contohnya lah contoh bin Haji Abu. Mudah kan? Senang kan? Ibunya 4. Tapi kalau perempuan suaminya 4, dia seorang, lahir anak seorang, nak dinasabkan dengan siapa? Benih siapa sebenarnya yang menjadi dalam perut rahim ibu? Lahir saja semua nak mengaku dirinya bapa dia. Ini anak aku, sebab rambutnya kerinting macam mana? Biasa kalau rambut kerinting ini negro tuan-tuan. Oh, ini anak aku sebab aku dah tak lalat. Budak ni pun ada tak lalat. Dah dua dah ngaku dah dia.
oh ini anak aku sebab tengok hidung dia ada tinggi sikit, hidung kamu semuanya pesek-pesek. Jadi empat-empat dengar tu, ini anakku, ini anakku, ini anakku. Jadi yang diibinkan yang mana? Masalah. Bagi pendaftaran. Lepas tu nak diibinkan siapa? Akhirnya dah buntu. Anaknya laki-laki. Muhammad bin Ramai-Ramai. Boleh? Boleh tak ada asap macam tu? Ini hikmahnya. Sebab itu ini antara sunnah Nabi yang diharuskan. 4. Wa inna khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kamu rasa takut tak boleh berlaku adil, cukuplah 1. Itu baru betul. Yang ini tak dibaca. Yang dibaca masna wa sulasa wa ruba' noktah. Masna sulasa ruba' 2, 3, 4. Tapi tak baca yang akhir. Wa inna khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tak boleh berlaku adil, cukuplah 1. Yang 1 ni alhamdulillah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini hak. Memang laki-laki ada hak yang tersendiri, perempuan ada hak yang tersendiri. Sehingga orang wanita sudah terlalu berani mencabar hukum-hukum Tuhan. Yang laki-laki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi laki-laki. Rasa malu dah tak ada. Di peringkat sivil, perkahwinan laki-laki telah pun diluluskan sejak sekian lama. LGBT ini memang dah ada lama dah. Dan mereka tak berhenti menuntut supaya diluluskan enactment ini. Diluluskan supaya LGBT budi halalkan. Tuan-tuan sekalian, ini yang dikatakan luar tabi'i. Lepas tu dah dikahwinkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, baca doa selamat, selamat dunia akhirat. Boleh ke tuan-tuan? Doa selamat kerana perkahwinan laki-laki dengan laki-laki. Ini sudah berlaku. Akhir zaman akan terjadilah seumpama ini. Malulah sikit dengan kambing. Kambing tak pernah kahwin jantan dengan jantan. Dia nak kahwin cari yang betina. Ini kan fitrah manusia yang suci, yang bersih, dijaga. Akhir zaman begitulah tuan-tuan sekalian. Rasa malu, khususnya wanita, sudah pun hilang. Sebab itu Nabi bersabda, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu tidak mendatangkan apa-apa, melainkan kebaikan semata-mata. Sebab itu ada ilah tu istisna. Malu tak datangkan apa-apa, melainkan, itu ditakkidkan, kebaikan semata-mata. Itu orang panggil isbat dalam ilmu tauhid, dipanggil isbat. La ilaha illallah. Tiada Tuhan sembah melainkan Allah. Illa tu menolak segala yang sebelumnya. Itu barulah isbat illallah, melainkan hanyalah Allah, melainkan kebaikan semata-mata. Ini maksud hadis tadi. Macam-macam lah tuan-tuan sekalian hari ini, ya, hiburan-hiburan yang keterlaluan. Habis yang tukang tengok pun suka. Ada pula yang menganjurkan, termasuklah dekat negara-negara Arab sekarang, ya, mereka sudah terlalu gembira, terlalu suka dengan hiburan. Tahun berapa ya? Tahun 2003, 2004, 2005. Tuan-tuan kalau dia pergi haji ke Mekah, TV dekat Mekah ni dia terhad dari segi channel hiburan. Baca Quran,
Syekh Abdul Basit bin Abdul Samad, itu antaranya almarhum Syekh Al-Husairi. Ya, hiburan pun hiburan cerita lama yang semasa dengan Piramli. Kalau ada sukan pun bola sepak. Itu semua channel dalaman, domestik, yang tidak terlibat daripada luar-luar ni, tak masuk. Setelah adanya parabola, tuan-tuan, semua masuk. Depan Kaabah tu, TV dekat hotel depan Kaabah, sudah ada channel-channel daripada timur dan barat. Macam-macam. Ya, daripada BBC pun ada, daripada Jepun pun ada, Korea pun ada. Pegang remote, touch, tukar tajuk hiburan. Tukar saja, dah ada seks dan sebagainya. Tu dekat Mekah. Sekarang ni macam-macam. Ya, boleh tengok Mekah dan Madinah. Leka. Ada yang sampai tak turun hotel sebab seronok tengok TV. Orang di sana buat tawaf sunat, dia tengok TV sunat. Jangan sia-sia. Budaya kuning ni dah masuk dah. Nak makan basuh tangan pun, basuh tangan tak ada. Semua makan dah pakai sudu. Ini dah hilang sunnah Nabi. Melainkan kita sendirilah yang nak hidupkan sunnah tu, basuh tangan di hotel-hotel, masjid, depan Masjidil Haram ke, di Masjid Nabawi, sama. Ya, tuan-tuan sekalian, jadi unsur-unsur negatif sudah masuk. Ya, inilah antara yang berlaku di akhir zaman. Hiburan yang keterlaluan, walaupun bukan di Mekah, di Jeddah sudah ada, di Riyadh pun sudah ada. Pemimpin Arab sudah kaya raya dan mereka sudah sibuk dengan duniawi. Sebab itu mereka dah tak kisah dengan Palestina. Sambung insyaAllah azan. Ya tuan-tuan, kita masuklah sikit Palestin ni. Ya, punyalah nak jaga rasa malu. Wanita-wanita Gaza khususnya, apabila mereka nak tidur malam, mereka akan pakai pakaian yang lengkap dengan memakai furdah. Nak tidur malam, apa perlunya nak pakai niqab, nak pakai furdah? Sedangkan tidur pun sama dengan suami, bukan orang lain. Ditanya kepada wanita-wanita Gaza khususnya, kenapa aku tidur mesti memakai pakaian seumpama ini? Sebab kematian kami akan berlaku pada bila-bila masa. Zionis dengan operasi ketenteraan mereka tak kira siang dan malam. Ditakdirkan aku mati pada malam ni, orang akan pungut main aku dalam keadaan menutup auratku. Ini wanita Palestin. Tidur pun kerana ada masalah. Dia rasa malu kalau mayat aku diangkat dalam keadaan telanjang dan berbogel. Ini antara kelebihan wanita-wanita Palestin yang tak ada di mana-mana. Nak tidur pun pakai tutup aurat. Kalau ditakdirkan aku kena bom, aku mati pada malam ni, besok orang angkat main aku dalam keadaan aku aurat tertutup. Aku tak malu depan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh fikir ke kita tuan-tuan sekalian sampai ke peringkat itu? Sebab itu mereka apabila ditanya hal anta muslim, jawapan orang-orang Palestin ni dia lain dengan kita. Alhamdulillah anna muslim. Adakah orang Islam? Dia akan ucap Alhamdulillah
aku ni orang Islam. Dia rasa bangga sebab dia orang Islam. Apabila dia rasa bangga dia orang Islam, dia akan lakukan sebaik mungkin ciri-ciri seorang Islam, ciri-ciri seorang Muslimah. Itulah antara dia. Tuan-tuan sekalian, saya naik bulu rumah dah, gerun. Ini wanita-wanita Palestin yang mereka tahu umur kami entah berapa hari lagi, tak kira siang malam, kami tak boleh ke mana-mana. Kami terpaksa berhadapan dengan apa yang akan berlaku, berhadapan dengan al-maut. Ini tuan-tuan, malu sampailah nak tidur pun tutup aurat supaya jangan dilihat oleh orang lain walaupun aku dah mati pada waktu itu. Tuan-tuan sekalian, itu kelebihan orang Palestin. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila diadakan sidang OIC di Riyadh baru ni, di Riyadh, sidang OIC, negara-negara Islam datang cuma sekadar bagi kutukan, sekadar bagi amaran. Dari segi tindakan yang sebenarnya yang dikendaki oleh pejuang-pejuang Palestin, maksud OIC tidak kesampaian sebenarnya. Tak sampai. Turki yang hebat pun hanya tarik balik kedutaan dia, duta dia. Tuan-tuan, masing-masing cuba bercakap dan sebagainya. Buatlah keputusan, beri bantuan tentera dan sebagainya. Orang ini sedang menderita, sakit, parah, tak ada makan. Hospital dah jadi kubur. Hospital, doktor 8 orang serentak mati. Misi-misi, nurse-nurse puluhan mati dalam hospital. Pesakit-pesakit dah lah sakit terus mati. Ini di Gaza berlaku. Jadi keputusan OIC menyebabkan orang-orang Yahudi dan Zionis semakin lenyap. Dia tidur. Kami tidak terancam dengan sikap mereka. Sebaliknya ada negara-negara bukan Islam yang bangkit dan bangun seperti Ireland. Dia halau duta Israel daripada negara dia. Pemimpin wanita Ireland seorang. Dan dengan negara yang lain. Apabila umat Islam tidak bagi sokongan kepada pejuang-pejuang Palestin dan Gaza, seolah-olah mereka telah memulangkan anak kunci kepada Zionis, kepada Yahudi, yang anak kunci itu pernah diserahkan dulu kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jatuh ke tangan Islam Palestin itu dan Baitul Maqdis di zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Anak kunci Masjid Al-Aqsa dah diserah dah. Apabila Palestin tak dapat sokongan ataupun mereka berkecuali, malah ada negara Islam yang benci dengan Palestina, seolah-olah mereka kembalikan semula kunci itu, membuka seluas-luasnya untuk supaya Palestin itu dimusnahkan oleh Zionis yang zalim. Kita bukan sekadar nak kibarkan bendera. Alhamdulillah, mana-mana ada bendera. Pagi tadi saya pun teruja lah tuan-tuan. Maulid Nabi, semua EJK pakaian sama dengan selendang mapla Palestina. Masya Allah, luar biasa. Saya nak pakai pun tadi takut tak ada kawan. Saya tak pakai. Tapi ini semangat dil ke andar hai. Musalman zindabad, Palestina zindabad, la syarqiyah la gharbiyah, wahda Islamiyah. Inilah perjuangan.
negara-negara miskin, negara-negara yang sudah rosak sekarang yang cuba nak membantu Palestin. Seperti Syria. Dah tak ada apa Syria tu. Yaman, negara-negara miskin. Ini tuan-tuan. Tapi Allah tak pandang. Allah Ta'ala tak pandang pada zahir kamu, pada luaran kamu, tapi Allah pandang hati kamu dan niat kamu yang sama-sama untuk berjuang. Di era ini, di masa ini, kena sebut di mana-mana tentang perjuangan umat Islam di Palestin. Hampir 11,000 orang tuan-tuan yang terbunuh dalam koperasi ketenteraan yang sengaja dan dicipta sendiri oleh mereka. Ya. Tapi bumi Palestin, bumi yang berkat. Sudah sebut dah, bumi yang berkat. Kamu cuba nak musnahkan, tak akan musnah. Kamu tidak akan dapat hancurkan bumi Palestin. Kamu tak akan dapat hancurkan Masjid Al-Aqsa. Sebab Masjid Al-Aqsa sudah dapat doa daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Masjid Nabawi dapat doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Haram dapat doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka simbol tempat kelahiran, tempat keberangkatan dan tempat pusat ibadah. Madinah simbol kepada ilmu pengetahuan dan pendidikan. Baitul Maqdis simbol kepada persinggahan dan perhentian dan tempat kematian. Sidratil Muntaha simbol kepada kesudahan kehidupan kita, yaitu kesudahan seseorang itu. Itulah tempatnya di Sidratil Muntaha. Di sana ada syurga, namanya syurga Al-Ma'wa. Betul tuan-tuan? Apa mana syurga Ma'wa? Tempat kembali. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatil ma'wa. Indah jannatil ma'wa. Nabi melihat Jibril kali kedua dengan wajah yang sangat indah. Tempatnya di mana? Sidratil Muntaha. Di sana ada apa? Ada surga, yaitu Jannatul Ma'wa. Idh yaksa sidrata ma yaghsha. Berubahlah wajah Sidratil Muntaha itu dengan keindahan yang sangat indah. Nabi tak boleh nak cerita tentang keindahan Sidratul Muntaha dalam bentuk kata-kata, melainkan kita kena beriman apa yang ada di sana. Itu tempat kembali yang hakiki, yaitu ada syurga yang indah. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Nabi memandang dengan pandangan yang tepat, sedikit pun tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah. Di sanalah tempat dia. Itulah tempat kembali semua manusia. Ya tuan-tuan. Ada lagi sambungan ni? InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Kuliah kita 10 mutiara yang akan diangkat oleh Jibril alaihissalam. Ya, pada malam ni kita baca tentang rasa malu wanita telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ada isteri, kita ada anak perempuan. Jadikanlah mereka-mereka isteri-isteri yang solehah, anak-anak perempuan yang solehah, menjadi aset dan menjadi harta kita sepeninggalan kita. Awaladin salihin yad'ulah. Itulah antara doa anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya.
Kalau anak yang soleh saja tak cukup. Yang mendoakan ibu bapanya. Dialah soleh dan mendoakan ibu dan bapa. Pastikah kita kalau sudah meninggal dunia, anak-anak mendoakan kita? Ini yang kita nak bagi pendidikan, bagi asuhan dan tarbiyah supaya mereka berbakti kepada ibu bapa sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Insya Allah. Cukup sekadar ni Ustaz. Tuan, tersambung kuliah kita akan datang. Wallahu a'lam. Kelas. Allahu Akbar. Masya Allah. Kelas. Panjang. Baru jadi jihad. Allah SWT Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعزم به أجورنا وحسن به أخلاقنا واسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار وجبار يا منتقم يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا منزل الكتاب ويا مدري السحاب ويا خزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Subscribe now.